Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Saidatul Izzah binti Zaid Jafri. Nombor matriks DB200187. Baiklah, saya akan membentangkan tentang tugasan berkumpulan kami dengan tajuk Teori Konstruktivisme. Dan ini merupakan ahli kumpulan saya, Aina Fuzana binti Jaafar, Nur Nabila binti Misman dan Emmanuel Ashley anak John. Dan kandungan pembentangan ini merangkumi pengenalan, ciri-ciri pembelajaran, kelebihan pembelajaran, implikasi teori dan pelik darjah, aktiviti pengukuran dan skema jawapan dan juga kesimpulan. Seterusnya saya akan membentangkan pengenalan kepada teori konstruktivisme. Jadi apa itu teori konstruktivisme? Pertama sekali, teori konstruktivisme ini merupakan salah satu daripada teori dalam sesi pembelajaran di dalam bilik darjah ataupun dalam salah satu teori yang berkesan untuk menjadikan pembelajaran itu lebih efektif. Dan mengikut Nuriyati, Bun Punying dan Sharifah Fakriyah Said Ahmad 2009, konstruktivisme bermaksud membina pengetahuan. Dan menurut McBrien dan Brand 1997 pula, konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Kebanyakan penyelidik berpendapat bahawa setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain. Dan pendapat Briner M 1999 pula, murid membina pengetahuan mereka dengan menguji idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada, mengaplikasikannya kepada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperolehi dengan binaan intelektual yang sedia wujud. Jadi sebenarnya konstruktivisme ini mempunyai akar dalam falsafah psikologi, sosiologi dan juga pendidikan. Dan dalam pendidikan, walaupun penting bagi para pendidik untuk memahami konstruktivisme, ia juga sama dengan pentingnya untuk memahami implikasi pembelajaran ini terhadap pengajaran dan pengembangan profesional guru menurut TAM 2000. Seterusnya, ini merupakan gambaran pengertian teori konstruktivisme di mana menunjuk pada bahagian minda ataupun otak kita terbahagi kepada tiga, di mana pengetahuan yang sedia ada, pengetahuan yang diterima dan juga pengetahuan baru yang telah dibina. Daripada gambaran ini menunjukkan bahawa teori konstruktivisme ini digambarkan dengan contohnya apabila sesi pembelajaran berjalan di dalam kelas. Contohnya seorang guru memberi tahu ataupun mengajar sesuatu topik, tetapi topik tersebut pengetahuan yang sedia ada dalam pelajar sudah ada, dan apabila pelajar menerima pengetahuan baru, maka terhasillah pengetahuan yang lebih baru apabila bergabung dengan pengetahuan yang sedia ada dan pengetahuan yang baru menerima. Jadi terhasillah pengetahuan baru yang telah dibina, dan gambaran ini merujuk pada Trengus 1999. Ini merupakan ada beberapa tokoh sejarah tokoh dan sumbangan dalam teori konstruktivisme. Pertama, Piaget 1896 hingga 1980 dan juga John Dewey 1929. Dan antara sumbangan James Piaget adalah beliau menyatakan bahawa tahap-tahap perkembangan mengikut umur, iaitu terbahagi kepada tiga, iaitu tahap sensori motor, umur hingga kanak-kanak umur sehingga 2 tahun, dan juga tahap praoperasi berumur 2 hingga 7 tahun, dan tahap operasi konkret berumur 7 hingga 11 tahun. Dan beliau juga ada menyatakan bahawa teori konstruktivisme ini dipecahkan kepada beberapa bahagian, iaitu informasi ataupun pengetahuan baru, akomodasi dalam penyesuaian, ekilibrasi, keseimbangan dan juga strategi kognitif dan juga struktur kognitif yang telah dimiliki. Dan antara sumbangan John Dewey 1909
antara sumbangannya adalah beliau menyatakan seni memimpin kanak-kanak ke arah suatu fahaman tentang seni, bagaimana sebagai cara penyusunan pengalaman, dan juga kanak-kanak diberikan kebebasan bagi melatih kecerdasan pemikiran melalui seni. Pendapat beliau bahawa pemikiran kanak-kanak dan pengetahuan kanak-kanak boleh berkembang apabila melalui cara seni dan juga cara pengalaman yang kanak-kanak tersebut lalui. Dan antara karya Dewi adalah My Pedagogic Grid 1897, The School and Society 1900, dan juga Chart and Curriculum 1902, dan Democracy and Education 1916, dan Experience and Education 1938. Dan ini adalah antara tokoh pelopor yang paling utama dalam teori konstruktivisme, iaitu Lev Vygotsky 1896 sehingga 1934. Dan antara sumbangan beliau dalam teori konstruktivisme ini adalah pertama, zon perkembangan proksimal, iaitu dikenal sebagai atau dipanggil sebagai ZPD, dan juga scaffolding ataupun perancah ataupun bantuan. Dan zon perkembangan proksimal ini, menurut beliau, zon perkembangan proksimal ini terbahagi kepada dua, iaitu pertama tahap perkembangan potensi dan juga tahap perkembangan sebenar, di mana tahap perkembangan potensi itu kanak-kanak boleh melakukan sesuatu dengan secara sendiri dan tidak memerlukan bantuan daripada guru ataupun orang lain. Dan tahap perkembangan sebenar tersebut adalah di mana kanak-kanak boleh mendapatkan bantuan daripada guru atau rakan sebaya apabila ingin melakukan sesuatu. Dan scaffolding ini pula merupakan apabila sesuatu aktiviti ataupun perkara yang dilakukan, guru ataupun rakan sebaya boleh membimbing dan membantu untuk melakukan perkara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Fizana Putri Jaafar. Hari ini saya akan membentangkan tentang model konstruktivisme 5 fasa. Model konstruktivisme 5 fasa ini diperkenalkan oleh Needham pada tahun 1987. Beliau mencadangkan model pengajaran ini untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang konsep saintifik serta mendorong pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif di dalam kelas. Fasa pertama adalah fasa orientasi, yang mana guru menyediakan suasana pembelajaran bagi merangsang dan menimbulkan minat murid terhadap pelajaran. Kaedah bagi fasa orientasi ini adalah tayangan video, keratan akhbar, teka-teki, lakonan serta simulasi. Fasa kedua adalah fasa pencetusan idea, yang mana guru merancang aktiviti dengan menghubungkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baharu yang akan mereka pelajari. Aktiviti perbincangan kumpulan adalah sesuai bagi membolehkan pelajar berkongsi pengetahuan dan guru bertindak sebagai fasilitator. Fasa ketiga adalah penstrukturan semula idea. Kemahiran berbahasa akan menolong pelajar mengubah atau menyusun semula idea mengikut urutan. Kesinambungan idea ini lebih tersusun dan terancang. Tugas guru adalah untuk memperkukuhkan konsep atau idea murid dengan betul. Kaedah bagi penstrukturan semula idea ini adalah perbincangan dalam kumpulan kecil, pembacaan, input guru dan sebagainya. Fasa keempat pula adalah aplikasi idea. Pelajar akan mengaplikasikan dan menggunakan pengetahuan baru dengan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Situasi ini akan dapat mewujudkan kefahaman yang baru kepada murid dan akan menggalakkan proses inquiry dalam diri murid. Sebagai contoh, penulisan dan kerja projek. Fasa yang terakhir adalah refleksi. Pelajar membandingkan pengetahuan asal dengan pengetahuan baru dan merenungkan proses pembelajaran yang mengubah fikiran mereka. Pelajar dapat membuat refleksi dan melihat sejauh mana idea asal mereka telah berubah. Sebagai contoh, kaedah penulisan, perbincangan kumpulan dan catatan peribadi.
sejahtera kepada Dr. Nurul Liu Hidayah Abdullah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Iman Ashley, anak John, dan saya pemegang kad matrik bernomor DB200153. Baiklah, pada kali ini saya akan menyenaraikan ciri-ciri teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Okey, ciri yang pertama, teori konstruktivisme ini menekankan proses pembelajaran, bukannya proses pengajaran. Ini bermaksud segala proses pembelajaran berpusatkan daripada pelajar itu sendiri. Dan sebagai seorang warga pendidik, tugas mereka hanyalah membimbing para pelajar tersebut. Okey, ciri yang seterusnya, teori konstruktivisme ini juga menggunakan terminologi kognitif untuk menjelaskan proses pembelajaran. Okey, ciri yang seterusnya, mendorong inisiatif pelajar untuk berfikir. Okey, segala hasil yang kita perolehi daripada pelajar tersebut dalam setiap tugasan yang kita berikan kepada mereka amatlah penting kerana ianya berdasarkan pengalaman terdahulu mereka dan juga keyakinan dan tingkah laku yang ada pada mereka. Okey, ciri yang seterusnya, memberikan peluang kepada para pelajar untuk menyumbang idea dan pendapat yang baharu. Setiap idea dan pendapat yang mereka sumbangkan ataupun berikan kepada kita, ianya bernas dan tepat kerana setiap hasil daripada pembelajaran yang mereka lalui mempengaruhi setiap idea dan pendapat yang mereka berikan kepada kita. Okey, baiklah, kita pergi ke ciri yang seterusnya. Dalam ciri yang seterusnya ini, teori konstruktivisme ini menekankan bahawa para pendidik harus melakukan pemerhatian terhadap keyakinan dan tingkah laku pelajar dalam belajar kerana setiap idea dan pendapat berdasarkan keyakinan dan tingkah laku pelajar semasa belajar. Dan ciri yang seterusnya, teori konstruktivisme ini dapat meningkatkan sifat ingin tahu pelajar kerana sebagai seorang pendidik, kita hanyalah membimbing mereka dan memberikan tugasan dan seterusnya dalam mencari idea dan maklumat, ianya bergantung kepada para pelajar itu sendiri. Dan dalam masa yang sama, sifat ingin tahu pelajar boleh dipertingkatkan melalui kaedah dalam teori konstruktivisme ini. Baiklah, ciri yang seterusnya, teori konstruktivisme ini juga mampu menguji keupayaan pelajar ketika belajar. Dan ciri yang terakhir iaitu menekankan nilai kerjasama antara pelajar. Baiklah, kerjasama antara pelajar amatlah penting kerana setiap tugasan yang kita berikan kepada mereka berbentuk berkumpulan, bukannya berindividu. Jadi, selain daripada keyakinan dan nilai seperti menghormati antara satu sama lain, nilai kerjasama juga dapat diterapkan dalam teori konstruktivisme ini dalam pembelajaran. Jadi inilah merupakan ciri-ciri dalam teori konstruktivisme. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Nabila binti Misman, nombor matrik DB200163. Apakah kelebihan pembelajaran secara konstruktivisme? Yang pertama, membuat pelajar mampu berfikir. Dalam proses membina pengetahuan baru, pelajar akan mengembangkan fikiran mereka dan mula berfikir untuk menjana idea baru berdasarkan daripada pengetahuan dan pengalaman sedia ada mereka bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan bijak. Hal ini menjadikan pembelajaran secara konstruktivisme mampu meningkatkan kemahiran berfikir pelajar untuk berfikir secara rasional. Hal ini boleh dicapai melalui aktiviti penyelidikan dan penyiasatan seperti mengenal masalah, mengumpul maklumat, memproses data, membuat analisis dan membina kesimpulan pembelajaran. Seterusnya,
Kelebihan pembelajaran secara konstruktivisme adalah pelajar akan lebih ingat sesuatu topik yang dipelajari dengan mudah. Hal ini kerana pelajar telah melibatkan diri mereka secara aktif dalam kelas yang membuatkan mereka mengingati lebih lama sesuatu topik. Selain itu, pembelajaran secara konstruktivisme akan menjadikan pelajar lebih yakin terhadap diri sendiri. Hal ini kerana pelajar yang belajar secara konstruktivisme diberi peluang untuk membina sendiri kefahaman mereka serta meningkatkan kemampuan berfikir mereka mengenai sesuatu topik. Sebagai contoh, melalui aktiviti eksplorasi, mereka dapat melibatkan diri dalam mencari dan menerokai idea atau benda baru untuk meningkatkan lagi pengetahuan mereka tentang sesuatu perkara. Ini menjadikan mereka lebih yakin terhadap diri sendiri dalam pembelajaran. Selain itu juga, kefahaman pelajar akan menjadi lebih tinggi tentang sesuatu topik atau idea apabila menggunakan kaedah pembelajaran secara konstruktivisme. Apabila pelajar melibatkan diri secara langsung dalam proses pembelajaran, mereka akan lebih memahami apa yang mereka pelajari dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sedia ada. Seterusnya, dapat mengaplikasikan pengetahuan yang baru dalam situasi baru. Pembelajaran secara konstruktivisme akan menjadikan pelajar lebih berkemahiran sosial untuk berkomunikasi dengan pelajar yang lain. Pelajar yang berkemahiran sosial boleh bekerjasama dengan pelajar yang lain dengan berbincang secara dalam kumpulan yang aktif dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Kemahiran sosial ini boleh diperoleh apabila murid berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru dalam sesi perbincangan berkumpulan. Seterusnya, pelajar akan lebih seronok apabila mengikuti pembelajaran secara konstruktivisme. Hal ini kerana melalui fasa orientasi, pelajar sudah didedahkan dengan rasa seronok untuk mempelajari ilmu pengetahuan baru dengan cara mengemukakan soalan untuk menjana perasaan ingin tahu pelajar. Ini menjadikan mereka lebih minat dan lebih seronok untuk terus belajar dalam membina pengetahuan yang baru. Implikasi teori konstruktivisme ini terbagi kepada 4. Yang pertama ialah membina ilmu pengetahuan sendiri. Pelajar dapat membina pengetahuan dengan sendiri berdasarkan pengalaman, persekitaran dan interaksi secara sosial. Pelajar juga dapat membina sendiri pengetahuan secara aktif melalui pengetahuan dan pengalaman sedia ada bagi membina pengetahuan yang baru. Yang kedua ialah guru dan pelajar berinteraksi secara aktif. Pelajar membina ilmu pengetahuan dengan melibatkan diri secara aktif di dalam kelas sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran atau PDP sedang dijalankan. Pada akhir pengajaran, guru hendaklah membuat sesi soal jawab bersama pelajar. Melalui aktiviti tersebut, guru dapat mengenal pasti tahap pengetahuan sedia ada bagi setiap pelajar di dalam kelas. Yang ketiga ialah penggunaan alat bahan bantu mengajar atau ABBM. Guru menggunakan pelbagai ABBM yang dapat menarik minat pelajar agar pelajar lebih cepat menguasai sesuatu ilmu. Antara ABBM yang boleh digunakan oleh guru adalah tontonan video di YouTube, platform kuis seperti Quizizz atau Kahoot dan permainan mini dan sebagainya. Lain sekali ialah merancang strategi pembelajaran. Guru hendaklah merancang serta menggalakkan pembelajaran secara berkumpulan, kerja projek dan kajian luar yang dapat memberi peluang baharu kepada pelajar bagi melakukan pembelajaran secara sendiri. Pembelajaran secara berkumpulan berlakunya interaksi dalam kalangan pelajar yang mana mereka akan bertukar idea antara satu sama lain. Soalan pengukuhan yang pertama adalah jelaskan tindakan yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah bagi memupuk sistem pembelajaran secara konstruktivisme di dalam kalangan pelajar. Jawapannya ialah pihak sekolah perlulah menggalakkan para guru melaksanakan problem based learning atau PBL
di dalam kelas. Selain itu, pihak sekolah perlulah menganjurkan pertandingan inovasi peringkat sekolah atau pertandingan debat peringkat sekolah. Akhir sekali, pihak sekolah perlulah mengadakan aktiviti eksplorasi. Soalan yang kedua adalah, pada pendapat anda, apakah kelebihan pembelajaran secara konstruktivisme bagi sesebuah negara? Kelebihannya ialah dapat melahirkan generasi yang berfikiran kreatif dalam menjalani ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, aktiviti seperti penyelidikan dan penyiasatan bagi mengenal pasti masalah. Selain itu, dapat melahirkan generasi yang pandai dalam menjalinkan hubungan sosial antara satu sama lain. Soalan yang ketiga ialah, pelajar kelas 5 Zahrawi ditugaskan untuk melakukan mini projek secara berkumpulan bagi minggu sains dan matematik yang diajukan oleh pihak sekolah. Sebagai seorang ketua kumpulan, apakah yang akan anda lakukan dalam memastikan kumpulan anda dapat menyiapkan mini projek tersebut dengan jayanya? Sebagai seorang ketua kumpulan, kita perlulah membuat perbincangan bersama ahli kumpulan, meminta setiap ahli kumpulan melontarkan cadangan idea, menggunakan pelbagai data dan bahan-bahan bagi menjana idea, dan akhir sekali meminta pendapat kepada setiap ahli kumpulan sebelum memutuskan sesuatu keputusan. Soalannya, nyatakan apa yang anda faham mengenai teori pembelajaran konstruktivisme menggunakan perkataan anda sendiri. Skema jawapan. Fakta pertama, teori ini tentang bagaimana manusia belajar. Fakta kedua, membina pengetahuan daripada pengalaman sedia ada. Fakta ketiga, mengaplikasikan kepada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru dengan binaan intelektual yang sedia ada. Fakta keempat, pembelajaran merupakan proses yang aktif. Fakta kelima, pelajar membina konsep baru daripada pengalaman. Soalan seterusnya, berikan gambaran ringkas tentang situasi di mana anda seorang guru perlu menarik minat pelajar anda supaya fokus terhadap anda. Skema jawapan. Fakta pertama, menggunakan pendekatan bertanyakan soalan dengan mengemukakan soalan yang boleh menjana perasaan yang ingin tahu pelajar. Fakta kedua, menayangkan video atau gambar yang berkaitan dengan topik. Fakta ketiga, contohnya tayang video animasi pembelajaran dan gambar menarik. Fakta seterusnya, mewujudkan sesi soal jawab supaya pelajar boleh berfikir. Bagaimanakah anda sebagai seorang guru mengaplikasikan kaedah teori pembelajaran konstruktivisme ini dalam pembelajaran? Fakta skema jawapan. Fakta pertama, melalui aktiviti perbincangan berkumpulan, debat dan aktiviti eksplorasi di luar bilik darjah. Fakta kedua, mengemukakan soalan yang boleh menjana perasaan ingin tahu pelajar. Fakta ketiga, menanyakan pendapat tentang sesuatu perkara. Fakta kelima, mewujudkan sesi soal jawab atau sumbang saran supaya pelajar boleh berfikir. Seterusnya, saya akan membentangkan antara soalan pengukuhan dan soalan pengukuhan yang ketujuh adalah anda ataupun pelajar merupakan pelajar yang cemerlang dalam subjek matematik. Rakan-rakan anda seringkali meniru tugasan anda tanpa membantu anda menyiapkan tugasan tersebut. Jadi, apakah tindakan yang akan anda lakukan agar mereka tidak meniru tugasan anda? Jadi di sini antara perkara ataupun tindakan yang pelajar boleh lakukan adalah dengan melakukan pembincangan secara berkumpulan selepas tamat persekolahan ataupun melakukan tugasan tersebut bersama rakan-rakan dan juga membantu rakan yang lemah dengan berkongsi ilmu pengetahuan dan akhir sekali mengajak rakan berjumpa dengan guru matematik di bilik guru jika terdapat soalan yang kurang faham. Di sini merujuk kepada teori tersebut ataupun diberi dalam bersesuaian dengan dalam teknik scaffolding ataupun perancar bantuan di mana guru ataupun rakan sebaya memberi bantuan kepada
rakan yang lain. Dan seterusnya, soalan yang ke-8 adalah aktiviti yang ke-8 adalah guru menjalankan eksperimen tentang mengkaji hubung kait nilai pH dengan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan. Pelajar telah mempelajari konsep asas asid dan alkali. Murid diminta untuk mengkelaskan makanan kepada alkali, asid dan juga neutral. Dan antara aktiviti ataupun eksperimen ini merupakan salah satu teknik pembelajaran yang menggunakan teori konstruktivisme di dalam bilik darjah, di mana murid mengaplikasikan pengetahuan mereka terhadap eksperimen tersebut dengan pengetahuan yang sedia ada. Oleh itu, pelajar dapat membina pengetahuan baru apabila melakukan eksperimen tersebut melalui pragmatisme dan juga pengalaman. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, kita pergi ke soalan pengukuhan bernombor 9. Dalam soalan ini, pelajar diminta untuk membuat aktiviti membina sesuatu projek dengan dibekalkan bahan seperti surat khabar, straw dan lidi. Pelajar diminta untuk membina projek berdasarkan bahan tersebut, kemudian membentangkan bersama ahli kumpulan. Bagi saya, apa-apa yang mereka lakukan menggunakan bahan yang telah disediakan, ianya boleh diterima kerana saya membuat penilaian berdasarkan kerjasama, berdasarkan keyakinan mereka dan juga tingkah laku mereka semasa menyiapkan projek yang mereka hendak lakukan ataupun bangunkan. Jadi kita pergi ke soalan yang seterusnya, soalan ke-10. Pelajar dikehendaki menghasilkan satu peta yang dapat menggambarkan proses pembelajaran menurut Jean Piaget dalam teori konstruktivisme. Seterusnya, membentangkan bagaimana proses tersebut dapat dicapai dalam proses. Okey, dalam soalan ini, sebagai seorang pelajar, mereka hendaklah menggunakan pelbagai software atau aplikasi untuk membangunkan peta minda, dan juga mereka harus memahami segala proses pembelajaran yang telah dinyatakan oleh tokoh teori konstruktivisme ini, iaitu Jean Piaget. Dan kita sebagai seorang pendidik haruslah bersifat keterbukaan untuk menilai mereka, kerana setiap maklumat yang mereka sampaikan melalui peta minda tersebut benar dan bernas. Ianya merupakan hasil daripada pengalaman mereka dan juga keyakinan serta tingkah laku mereka yang diterapkan semasa proses pembelajaran tersebut. Jadi inilah antara soalan atau aktiviti pengukuhan yang saya ajukan serta saya berikan jawapan yang paling tepat. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, jelaslah bahawa teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh pelopor atau tokoh-tokoh terdahulu memberi impak dan kesan yang positif dalam pengajaran dan pembelajaran pada masa kini dan sehingga ke hari ini. Sebagai tambahan kepada pengalaman yang ada dan bantuan pendidikan sebagai penunjuk cara, pelajar juga berpeluang untuk membina pengetahuan mereka sendiri. Pengetahuan baru yang saya pelajari dianggap sangat bermakna dan berkekalan. Peranan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran merangkumi mempromosikan pembelajaran kooperatif, menyediakan pelbagai alat bantu mengajar, menangani
perbezaan individu dan melakukan pendekatan inquiry. Jelaslah semua peranan guru memberi kesan positif terhadap perkembangan pengetahuan pelajar melalui usaha mereka sendiri.